Paparan dari negeri di bawah bayu. 3 RUU diluluskan dalam sidang khas Tun Sabah. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan. Ya sahih. Persidangan khas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan 3 rang undang-undang RUU berkaitan Suruhanjaya Tenaga, bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya ketika mengumumkan perkara itu berkata, ketiga-tiga RUU yang dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor diluluskan selepas bacaan kali ketiga. Ketika pembentangan RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan 2024, Datuk Haji Ji berkata, RUU berkenaan mengandungi 3 fasal bertujuan memindah Seksyen 2 enactment untuk memasukkan tarif baharu dan menggantikan tarif tertentu dalam enactment. Ia juga bertujuan memindah Seksyen 14 enactment bagi meluaskan fungsi dan kuasa Suruhanjaya untuk memasukkan perkara berhubung dengan elektrik, tenaga dapat dibaharui dan tenaga tidak dapat dibaharui. RUU tersebut yang berkuat kuasa hari ini akan melibatkan kerajaan negeri dalam perbelanjaan wang tambahan yang amaunnya belum dapat ditentukan. Dun Sabah turut meluluskan RUU Enactment Bekalan Elektrik 2024 antara lain bertujuan mengadakan peruntukan bagi pengawal seliaan bekalan elektrik, pembekalan elektrik pada harga yang munasabah, perlesenan mana-mana pemasangan elektrik, pengawalan mana-mana pemasangan dan penggunaan elektrik yang cekap. Turut diluluskan RUU Enactment Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan 2024 antara lain bertujuan mengadakan peruntukan bagi mewujudkan dan melaksanakan sesuatu sistem tarif khas dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Sidang Dewan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sementara itu, Datuk Haji Ji memberitahu Sabah dalam perancangan untuk mengambil alih Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dalam tempoh 7 tahun dari sekarang. Ketika ini antara faktor menyumbang kepada permasalahan bekalan elektrik disebabkan kekurangan kapasiti penjanaan selain kenaikan beban pengguna daripada 900 MW kepada 1,100 MW dalam tempoh setahun. Justru selaras Pelan Induk Hala 7 Tenaga Sabah 2040 yang dilancarkan September lalu, kerajaan negeri memfokuskan pelan pembangunan penjanaan jangka pendek dilaksana secara fast track bagi mencapai jidar simpanan penjanaan ke tahap kukuh iaitu 30%. Ia direalisasikan dengan melaksanakan beberapa inisiatif, antaranya penyewaan set jana kuasa berasaskan bahan api diesel sehingga 100 MW secara berperingkat iaitu 40 MW pada Disember 2023 dan 60 MW pada Mac 2024. Turut dilaksanakan pelanjutan operasi loji jana kuasa berasaskan bahan api diesel sedia ada di Tawau sebanyak 70 MW dan penyiapan projek solar berskala besar sebanyak 60 MW pada tahun ini. Satu majlis bacaan Yasin dan doa tahlil diadakan di Muzium Taman Memorial Tun Dato' Mustapha Putatan. Allahyarham Tun Dato' Mustapha Dato' Harun merupakan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sabah pertama dari 1963 hingga 1965 dan Ketua Menteri Sabah ketiga dari 1967 hingga 1975. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sumbangan Allahyarham Tun Dato' Mustapha wajar menjadi ingatan rakyat negeri ini. Seorang pejuang bangsa, seorang negarawan ulung, seorang tokoh pejuang dan pahlawan ummah dan pendakwah yang ternama. Bukan saja di Sabah, di peringkat negara tetapi peringkat dunia. Beliau dikenali oleh tokoh-tokoh pemimpin antarabangsa sebagai pejuang dan pendakwah terkenal. Bacaan Yasin dan doa tahlil ini diketuai Imam Besar Masjid Negeri Sabah, Ustaz Suhaidi Kuanting. Dalam majlis ini, Datuk Arifin menyampaikan sumbangan wang tunai kepada pelajar tahfiz Masjid Jamek Putatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS memandang serius kes remaja meninggal dunia akibat denggi didakwa berpunca dari kelemahan diagnosis pegawai perubatan di Hospital Tuaran. Pengarah JKNS Datuk Dr. Asid Sana berkata, satu siasatan menyeluruh sedang dijalankan untuk mengenal pasti tindakan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan perkhidmatan rawatan kesihatan kepada rakyat negeri ini.
Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Asid memaklumkan siasatan awal telah dilaksanakan JKNS dan mendapati pesakit seorang warga negara lelaki berumur 18 tahun telah hadir ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tuaran sebanyak 2 kali iaitu pada 25 Disember dan 28 Disember lalu. Pesakit telah diperiksa oleh pakar perubatan kecemasan di Hospital Tuaran dan disahkan mengidap penyakit denggi pada kedatangan kali kedua. Memandangkan keadaan pesakit tidak stabil, pesakit telah dirujuk dan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth QEH untuk rawatan lanjut pada 11.30 pagi hari yang sama. Namun demikian, pesakit disahkan meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU QEH pada hari berikutnya. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam.